السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratakal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepanjang kita berkuliah pada malam ini, jangan lupa berada dalam masjid, i'tikaf. Mudah-mudahan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan pemimpin ajaran yang sesat, dan kesesatan itu dia punya kemuncak dia ialah dia mengaku sebagai nabi. Dan dia mengaku sebagai nabi itu pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi hidup. Saya percaya ramai di kalangan kita tahu siapa dia, pemimpin ini, tokoh di kalangan musuh agama yang dikenali dengan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab. Musailamah tu nama dia. Kan, Kadzab tu sebab dia mendakwa dia adalah nabi, pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka digelar Kadzab, pembohong, pendusta. Jadi nama dia Musailamah Al-Kadzab adalah gelaran dia. Sepatutnya kalau kita mengikut logik kita, ajaran sesat tidak ada pengikut sepatutnya. Benda-benda yang karut, yang khurafat, yang merapu, sepatutnya tak ada orang. Logik akal kita mengatakan bahawa kalau penceramah sebagai contoh, penceramah yang suka maki orang, penceramah yang suka mencarut, penceramah yang suka bawa benda-benda dongeng dan sebagainya, sepatutnya tak ada orang yang dengar. Sepatutnya. Itu logik kita. Itu yang kita rasa. Tetapi sidang hadirin mukminin, kalau kita tengok realiti kita sekarang, yang mana bawa cerita dongeng, yang duk ajar benda-benda karut, benda khurafat, benda yang tak ada dan kitab-kitab muktabar, yang itulah yang ramai orang. Kita tengok contoh macam isu sajat tu pun banyak view, orang duk tengok video-video yang dia buat, ramai penontonnya. Kita buat benda yang paling bodoh dalam dunia, tuan-tuan, yang itulah view yang
sangat tinggi. Benda yang pelik, benda yang kita kata hanya orang-orang bodoh saja buat, hak itulah yang orang nak tahu, orang nak tengok. Mungkin orang bukan nak puji dia, bukan orang hormat dia, bukan. Kadang-kadang dia datang daripada perasaan ingin tahu. Itu yang menyebabkan video-video yang macam tu mendapat sambutan ataupun diklik ataupun ditonton. Baik, berbalik kepada isu kita pada malam ni, ajaran sesat seperti Musailamah, dia mendakwa dirinya adalah rasul, adalah nabi, pengganti pula tu, pengganti kepada nabi kita. Dan yang lebih dahsyat, dia dakwa waktu nabi kita masih hidup, itu pun orang ikut. Dan orang ikut bukan sedikit. Yang mengikuti Musailamah Al-Kadzab ramai. Dan kita malam ni kita nak tahu apa cerita yang berlaku sehingga menyebabkan Musailamah yang mendakwa dengan dakwaan yang karut itu tapi mempunyai ramai pengikut. Apakah faktor yang menyumbang kepada kemasyhuran dia, populariti dia, sehingga ramai orang suka kepada dia, suka mengikuti dakwaan dia, kumpulan dia. Ini yang kita ingin tahu pada malam ini. Dan antara benda yang kita akan tengok ialah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Realitinya, sidang hadirin mukminin, ramai orang yang jadi pemimpin, termasuk menjadi ahli politik, menjadi pemimpin negara, dan dia zalim, dia buat jahat, dia korup, dia ambil duit negara, dia curi, dia rampak duit rakyat, rakyat dalam keadaan miskin, dana untuk sekolah dipotong, dana untuk institusi pengajian tinggi dipotong, banyak benda yang dipotong untuk rakyat. Tapi pemimpin hidup dalam keadaan mewah. Ini realiti yang kita baca di mana-mana negara. Hak ni yang kita duk dengar. Dalam keadaan rakyat ni susah, segala jenis bantuan dan sebagainya disekat, dipotong, dikurangkan, tetapi orang-orang atasan masih lagi hidup dalam keadaan yang mewah. Dan bukan setakat mewah, ditambah lagi kemewahan dia. Kenapa? Antaranya ialah kerana dalam sejarah yang ada dalam dunia ni, dalam keadaan pemimpin-pemimpin negara-negara yang ada dalam dunia, mereka berkuasa, walaupun mereka diktator, walaupun mereka memerintah secara zalim, walaupun mereka merompak duit rakyat, tapi mereka dikelilingi oleh orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Antaranya dikelilingi oleh tokoh-tokoh agama. Pemimpin tu dia jahat, dia zalim, dia diktator dan sebagainya, tapi dia disokong oleh ulama, dia disokong oleh mahaguru-mahaguru, dia disokong oleh orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Maka ini perkara yang juga berlaku kepada kisah Musailamah Al-Kadzab. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan sekalian ketika mana Musailamah Al-Kadzab yang nabi palsu ni tuan-tuan, dia tahu bahawa ada satu pasukan tentera yang dihantar pada masa itu yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Apa yang diceritakan oleh Imam Ibn Katsir, dia kata bahawa apabila sebaik saja dia mendengar tentera-tentera Islam yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid sedang marah menuju kepada tempat Musailamah Al-Kadzab, pada masa itu Musailamah dia ada tentera dia pun dia ada tentera dia ada pasukan dia, yang mana dia mempersiapkan pasukan dia ni di satu tempat yang bernama Aqraba, di satu tempat yang dipanggil sebagai Yamamah, yang kita duk belajar tu perang Yamamah, di satu tempat di tepi pinggiran Al-Yamamah. Ini merupakan tempat kita kata pusat nabi palsu ni Musailamah Al-Kadzab pada masa itu.
Baik, apa yang berlaku dalam taktik peperangan pada masa itu? Mereka menempatkan pasukan di luar kawasan penduduk, di luar daripada tempat-tempat yang padat dengan penduduk. Itu cara berperang pada zaman dulu. Cara berperang zaman dulu, dia tak tunggu dalam kota, dia tak tunggu di tempat yang orang ramai, dia akan keluar daripada kawasan yang orang padat. Dia keluar. Dan dia keluar itu dalam keadaan untuk menunggu kedatangan tentera Khalid Al-Walid, tentera Islam pada masa itu. Tapi pada masa yang sama, walaupun dia berada dalam keadaan menunggu, tapi dia sedang bersiap sedia untuk menyerang balas jikalau perlu pada masa itu. Dan ketika itulah Musailamah Al-Kadzdzab dia membakar semangat penduduk pada masa itu, dan membakar semangat mereka, bagi motivasi mereka, sehinggalah penduduk Al-Yamamah dia pakat berkumpul. Ini cara dia untuk dia dapat pengaruh. Jadi dia pandai bercakap, dia bakar semangat supaya orang yang dengar ni rasa semangat dan berpihak kepada dia. Dan betul, apa yang dia buat itu menyebabkan penduduk Al-Yamamah berkumpul untuk memberi sokongan kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Apa kelebihan yang dimiliki oleh Musailamah Al-Kadzdzab? Apa kelebihan, keistimewaan yang ada pada dia? Maka dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibn Katsir menceritakan bahawa nombor satu, Musailamah ni dia ada karisma. Musailamah dia ada karisma. Karisma dia ini, bila dia cakap, gaya dia, body language dia, watak dia itu boleh mempengaruhi orang-orang awam. Dia boleh mempengaruhi. Kalau kita, bahasa kita sekarang ni, kalau dia bercakap tu very convincing, meyakinkan. Kita dengar tu sedap dengar, dan kita rasa yakin, boleh percaya, boleh bagi sokongan kepada dia. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Ada masa karisma yang macam ni, watak macam ni, kelebihan seperti ini diberikan kepada orang-orang yang baik. Dan ada juga kelebihan-kelebihan seperti ini diberikan kepada orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang menyeleweng. Baik, maka bila dia bagi ucapan, dia bakar semangat penduduk Al-Yamamah itu, maka dia dapat memperkuatkan barisan pasukan tentera dia pada masa itu. Baik, apa yang dia buat, tuan-tuan sekalian, ialah dia telah letak pasukan dia ni ada dua wings, dua sayap. Ada dua sayap. Mana dia satu orang yang pandai dalam mengatur strategi. Sayap yang pertama dipimpin oleh Al-Muhakkam Ibn Tufail, dan sayap yang kedua dipimpin oleh Ar-Rajjal bin Ufuwah bin Nahshal. Ar-Rajjal, tuan-tuan sekalian, yang memberi sokongan kepada Musailamah Al-Kadzdzab bukan sebarangan orang. Dia yang memimpin salah satu sayap pasukan tentera untuk mempertahankan Musailamah Al-Kadzdzab. Dia ni bukan sebarangan orang. Ar-Rajjal dia adalah satu orang yang ketika dia bagi sokongan kepada Musailamah, dia kata, dia buat cerita, dia reka cerita ni. Kononnya dia kata, dia mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni palsu ni, tapi dia kata kononnya. Dia kata Nabi kata, sungguh Nabi telah memasukkan nama Musailamah Al-Kadzdzab sebagai Nabi yang akan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bohong. Tapi dia kata dia dengar bahawa Nabi yang cakap macam tu kepada dia. Musailamah adalah pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, siapa dia Ar-Rajjal sehingga dia ni memberi pengaruh besar kepada kekuatan yang dimiliki oleh Musailamah?
Apa kelebihan yang dimiliki oleh Ar-Rajjal, atau juga dikenal sebagai An-Nahar, Nahar Rajjal? Apa kelebihan yang dia ada sehingga orang ramai pakat bagi sokongan kepada Musailamah? Mesti dia ada something sehingga menyebabkan ramai orang yang terpengaruh dengan dakwaan Musailamah yang disokong oleh An-Nahar ataupun Ar-Rajjal ini bin Ufuwah. Tuan-tuan sekalian, dia ni satu orang yang hafal Quran. Setengah ulama menyebut Rajjal ada satu orang yang dahulunya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat yang kata macam tu. Sebahagian ulama kata dia seorang yang menghafal Al-Quran dan dia mempelajari Islam. Ada riwayat kata dia bawa penduduk Yamamah, dia bawa penduduk kampung ni pergi berjumpa dengan Nabi. Hak lain semua masuk Islam, dia seorang je yang tak mau masuk. Ada yang kata macam tu. Jadi ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang siapa dia yang dikatakan Ar-Rajjal ini. Lalu tuan-tuan sekalian, dia mengatakan bahawa sebahagian ulama yang sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Katsir, dia kata bahawa Rajjal ni asalnya dia dihantar oleh Nabi untuk pergi berjumpa dengan Musailamah Al-Kadzdzab supaya bagi tahu kesalahan dia dan memperbetulkan kesilapan dia. Dan apa yang berlakunya ialah apabila Rajjal dia pergi berjumpa dengan Musailamah, Musailamah ni bagi kepada dia satu janji. Kalau engkau masuk belah aku akan jadikan engkau sebagai orang nombor 2, orang kanan aku, dan dia akan bagi hadiah yang mahal kepada Rajjal. Rajjal ni tuan-tuan sekalian satu orang yang miskin. Rajjal ni satu orang yang miskin. Dia asalnya satu orang yang baik. Sebagai ulama kata dia hafal Quran. Dan kalau mengikut Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibn Katsir, Nabi hantar dia untuk pergi bercakap dengan Musailamah, berunding dengan Musailamah dan bagi tahu kesesatan yang dilakukan oleh Musailamah. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian ialah akhirnya orang yang bernama Rajjal ini dia telah menjadi orang yang paling terlaknat. Ini disebut oleh Imam Ibn Katsir. Kemudian dia menjadi orang yang paling terlaknat antara orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dia kemudiannya berpaling tadah dan dia bagi sokongan kepada Musailamah dan dia diangkat menjadi ulama paling kanan kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Benda ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingatlah benda yang berlaku dalam negara kita, ialah apa yang berlaku kepada gerakan Arkam. Gerakan Arkam tuan-tuan, yang paling atas sekali Abuya. Yang paling atas Abuya. Kalau tuan-tuan ingat perpecahan yang berlaku kepada Arkam, pergeseran yang berlaku antaranya ialah pergeseran antara Abuya Ustaz Asy'ari dengan Ustaz Mukhtar, orang kanan dia. Di kalangan kepimpinan Arkam pada masa itu, antara yang alim yang diakui ilmu dia adalah Ustaz Mukhtar, almarhum Ustaz Mukhtar. Dari segi kelulusan akademik, dari segi ilmu dia, pengajian dia, latar belakang dia, hak diakui sebagai lebih alim adalah Ustaz Mukhtar. Kalau Abuya ni dia hanya dapat pendidikan yang asas, tapi dah dia pengasas kepada Arkam. Jadi Ustaz Mukhtar inilah yang support perjuangan Abuya ni. Dia yang support. Jadi kalau ada apa-apa isu yang berkaitan dengan syariah, isu-isu yang berkaitan dengan hukum hakam, maka tempat rujuk adalah Ustaz Mukhtar. Cuma alhamdulillah
dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, Ustaz Mukhtar dan sahabat-sahabat dia yang lain sedar lebih awal. Cuma poin yang saya nak cerita kepada tuan-tuan sekalian ialah dalam gerakan-gerakan kesesatan, gerakan-gerakan nabi palsu, ataupun yang berkaitan dengan ajaran khurafat dan sebagai karut marut, benda-benda syirik dan lain-lain yang seumpamanya, sama ada dalam negara kita atau di luar negara, kebiasaannya yang berlaku adalah sama sebagaimana yang berlaku dalam kes Musailamah Al-Kadzab dengan Ar-Rajal bin Unfuwah. Dia akan ada satu orang atau dua orang atau beberapa orang yang alim, yang diakui ilmu dia atau yang diakui akan kebaikan akhlak dia, yang disegani oleh masyarakat, tapi mengambil sikap berpihak kepada ajaran yang sesat atas beberapa kepentingan yang tertentu. Orang alim tapi dia ada kepentingan. Orang baik, perangai baik, PR bagus dengan orang, tapi dia ada kepentingan. Dalam kes Ar-Rajal bin Unfuwah, dia dijanjikan jawatan. Bila bagi jawatan, orang jadi berubah hati, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita pun tak faham, penasihat banyak sangat sekarang ni. Kan? Saya pun jadi tak faham. Saya jumpa kawan-kawan apa semua, tak kira lah parti apa pun, tuan-tuan, kita tak ada masalah bab parti ni. Tapi ramai orang yang sependapat dengan saya, dan saya pun sependapat dengan mereka, kita pun tak faham pasal apa jawatan ni banyak sangat. Dan setiap jawatan tu, tuan-tuan, gaji bukan sikit, allowance bukan sikit, kemudahan-kemudahan privilege yang diberi bukan sedikit, banyak. Kita tak nafi, tuan-tuan, kalau jawatan itu benar-benar perlu, memang kena bagi gaji yang setimpal, ya. Tapi bila jawatan penasihat banyak sangat ni, tuan-tuan, hak ni kita jadi pelik. Dalam keadaan rakyat susah, dalam keadaan harga barang naik, tak boleh nak kawal dah. Bukan naik sikit, banyak, tuan-tuan. Orang meniaga susah, orang yang duduk kat kampung susah, yang gaji sikit susah, hak gaji banyak dia tak kisah pun. Minyak naik berapa ringgit? 10 ringgit, tak ada masalah. Naik 20 ringgit, dia tak ada masalah, kan? Tapi orang yang hidup ni, tuan-tuan, duduk dekat hidung, ini yang memberikan kesusahan kepada mereka. Sebab tu, tuan-tuan, kita tahu jawatan-jawatan ni memang daripada zaman dulu. Contoh Ar-Rajal bin Unfuwah ini, tuan-tuan sekalian, memang dijanjikan oleh Musailamah Al-Kadzab, diberikan jawatan jadi orang kanan dia. Dan memang engkau hafal Quran sekalipun, engkau orang yang alim sekalipun, engkau orang yang baik-baik sekalipun, akhlak baik sekalipun, tapi ada ketikanya bila orang suar, orang offer kepada kita jawatan, kita boleh berubah hati. Kita boleh berubah hati, kita boleh suka kepada jawatan tersebut. Ini benda biasa, tuan-tuan. Kita ni manusia, tak kira lah ustaz ke, tok guru ke, maha guru ke, pendakwah ke, pemimpin ke, ahli politik ke, siapa jua, kita suka benda-benda yang macam tu. Kita ada Facebook, kita suka kalau Facebook kita ramai friends, ramai followers. Kita ada channel, kan, kita suka ramai subscribers, kan, kita suka orang yang duk follow kita, duk ikut kita, komen ramai-ramai, kita up satu status beratus, beribu orang komen. Itu benda yang lumrah, semua orang boleh kata suka benda-benda yang macam tu. Tetapi yang tak bolehnya ialah kita suka benda tu, kita suka jawatan, kita suka kemasyhuran, kita suka populariti, tapi kita gadaikan agama, kita gadaikan kebenaran. Yang ni tak boleh. Suka kepada kemasyhuran biasa, mana-mana manusia pun, tetapi menggadaikan kebenaran kerana mengejar kemasyhuran, ini tidak dibenarkan oleh agama. Tapi inilah yang berlaku kepada Ar-Rajal bin Unfuwah, tuan-tuan sekalian. Maka apa yang berlaku? Dia jadi
alim ulama, dia jadi pakar rujuk kepada Musailamah, dan dia mengeluarkan fatwa-fatwa palsu dia untuk memberi sokongan kepada Musailamah, dan ini antara sebab kenapa orang terpengaruh dengan Musailamah. Musailamah Al-Kadzab sendiri dia charismatic leader, dia berkarisma, dia ada talent, benda yang dia cakap boleh mengumpan hati pendengar dan penonton. Tambah pula dengan Ar-Rajjal, dengan fatwa-fatwa dia, dengan ilmu dia, diakui oleh masyarakat pada waktu itu. Ini menambahkan sokongan kepada Musailamah Al-Kadzab. Sebab tu ramai penyokong. Kita tuan-tuan, macam di Malaysia ke di luar negara ke, benda yang sama. Ada pemimpin ajaran sesat, lepas tu ada pula orang alim pi sokong atas sebab-sebab tertentu, lepas tu ada pula funder yang bagi dana ni pula, bagi kereta mewah, bagi duit nak pergi mana, nak buat program apa-apa semua. Ini yang memberi pengaruh kepada golongan seperti ini. Jadi ini yang berlaku, tuan-tuan sekalian. Perkara yang kita kalau kita tertanya-tanya kenapa ajaran sesat yang karut apa semua ni dapat sokongan begitu berpengaruh, ini jawapan dia. Ini yang berlaku kepada Musailamah, kan, kepada Ar-Rajjal. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Ar-Rajjal ini dia dulu dia dihantar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia antara kelebihan dia bagus dalam membaca surah-surah tertentu dalam Quran, dan antara kelebihan dia boleh baca, kan, apa ni, surah Baqarah dan sebagainya, dengan mendapat bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang berlaku, kelebihan yang dia ada, kepandaian dia membaca surah Baqarah dan sebagainya, dia menghafal Quran dan lain-lain, tetapi dia menunjuk kelebihan dia tadi untuk tujuan yang tidak benar. Sebab tu kita, tuan-tuan, kita jangan pelik kalau ada orang lulusan Universiti Timur Tengah tapi berpihak kepada ajaran sesat. Tuan-tuan pun sedia maklum, ada satu ustazah lulusan Azhar, lulusan Mesir, dia sokong Ayah Pin, ditangkap oleh pihak berkuasa kerajaan negeri Terengganu, dihadapkan ke mahkamah sebab terlibat dalam ajaran Ayah Pin. Ustazah dapat pengajian universiti dia di Azhar di Mesir, tapi dia nak mengelak daripada dikenakan tindakan, dia buat satu statutory declaration mengatakan bahawa dia bukan Islam. Kita nak kata apa? Itu contoh yang paling dekat yang tuan-tuan boleh tengok, yang kita tak boleh nak bayangkan bagaimana orang yang terpelajar, bukan lekeh tuan-tuan, orang yang boleh sambung belajar di Azhar, yang boleh pergi luar negara, di Mesir dan sebagainya, bukan lekeh, bukan sebarangan, bukan pelajar sekolah menengah, pelajar universiti, jadi ustazah, tapi menyokong Ayah Pin. Ini sedikit sebanyak memberi pengaruh kepada masyarakat untuk ikut ajaran sesat, sebab mereka melihat bagaimana ustaz-ustazah yang dapat pendidikan luar negara, di negara Arab pun mengikuti kumpulan-kumpulan seperti ini. Ini antara punca dia. Dan mereka menyalahgunakan ilmu mereka, menyalahgunakan kealiman mereka dalam bidang agama, menyalahgunakan, mengambil peluang daripada penghormatan yang masyarakat bagi kepada mereka untuk memberi sokongan kepada ajaran sesat. Satu lagi yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari. Imam At-Tabari cerita dalam tarikh dia, Tarikh At-Tabari. Apa kata Imam At-Tabari? Dia kata Musailamah ni, antara kelebihan dia dalam usaha untuk mempengaruhi orang ramai kepada ajaran dia ni,
dia selalu buat baik dengan orang. Dia selalu buat baik dengan orang. Kalau dia jumpa orang je, dia suka kawan tu, dia puji, dia kipas orang tu. Itu cara Musailamah Al-Kadzab. Pantang dia jumpa siapa, dia akan puji, dia akan lambung. Ini cara Musailamah Al-Kadzab, sehingga menyebabkan ramai orang suka kepada dia. Teknik ni tuan-tuan, teknik puji orang, lambung orang ni memang ramai orang duk buat. Kalau di kilang, di syarikat-syarikat tertentu, government servant, penjawat awam dan sebagainya, biasa. Dengan bos, dia lambung bos dia. Kan? Kalau bos perempuan, oh bos cantiknya hari ni, handbag baru, handbag cantik. Kalau bos perempuan lah, puji handbag. Kan? Kena bos yang makan puji ni, seronok lah, kembang. Pasal anak buah duk puji. Tu tak cerita lagi anak buah belanja lagi. Kan? Bos datang dari KL, touchdown dekat Penang Airport, sampai-sampai 2-3 biji kereta anak-anak buah ni tunggu dah. Okey bos, nak makan nasi kandak mana hari ni? Nasi kandak Sarip ke? Kan? Nasi kandak Den ke? Den Maju ke? Bawa pergi mana-mana ni. Jadi kita manusia ni tuan-tuan, kita memang suka orang layan kita. Tak payah kata siapa tuan-tuan, semua kita memang suka. Saya suka, tuan-tuan pun suka. Kita pergi mana-mana, orang sambut kita, orang layan kita, orang belanja kita akan tertarik dengan orang tu. Dan inilah yang dilakukan oleh ahli-ahli politik hari ini. Tuan-tuan nak jadi ahli politik, tuan-tuan kena ada benda-benda macam ni. Jangan kedekut. Jumpa orang bagi 50 kan? Jumpa orang bagi 10, bagi 20. Jangan kedekut. Orang akan suka dekat kita. Ada kematian, kita yang awal terjun dalam liang lahat. Bukan nak duduk sekali dah, tolong korek sekali dalam tu, tolong sambut jenazah apa semua. Orang kampung tengok tuan-tuan, tertawan tengok ahli politik sama-sama gali kubur, terima mayat, bawa masuk dalam liang lahat. Orang kampung suka. Ada kenduri kendara, dia sampai, dia pergi kat belakang, salam dengan orang, jumpa orang bermesra kat belakang tu, tolong basuh pinggan, ambil 2-3 biji, basuh pinggan, mangkuk, sudu, garpu apa semua. Orang kampung tengok, suka tuan-tuan. Orang suka dengan ahli politik yang macam ni. Dan memang pun bagus benda-benda macam tu. Tak perlu tunggu kita jadi ahli politik tuan-tuan, kita bersosial macam tu lah. Kita pergi mana-mana, kita bermesra dengan orang, tanya khabar, kan, anak sihat tak sihat, anak yang sulung mengaji kat mana, apa semua, kan, ajak dia orang minum, ajak makan, kan, bagi hadiah. Ini akan melembutkan hati manusia kepada kita, berbanding dengan orang yang kedekut. Jumpa tak pernah nak belanja, hadiah tak pernah nak bagi, tanya khabar pun tidak, bercakap pun tidak. Orang tanya sepatah, dia jawab sepatah. Orang macam ni dia tak ada pengaruh. Masyarakat takkan bagi sokongan kepada dia kalau dia nak jadi pemimpin. Yang ada pengaruh orang macam Musailamah Al-Kadzab. Dia jumpa orang, dia bermesra, dia angkat orang, dia lambung, dia puji. Itu cara Musailamah yang menyebabkan masyarakat suka kepada dia, kan? Dan masyarakat pada waktu tu tidak rasa curiga apa-apa dengan Musailamah Al-Kadzab. Apatah lagi di sebelah Musailamah ni ada Ar-Rajal bin Unfuwah. Ada orang alim pula, orang baik pula dia ada sekali. Ini menambahkan pengaruh kepada Musailamah Al-Kadzab. Sebab tu tuan-tuan, ni saya bukan nak tuju kat siapa-siapa, kan, tuan-tuan jangan pula kata saya nak perli siapa-siapa. Tak, saya bukan nak perli, saya sekadar bercakap secara umum sebagai panduan kepada kita semua. Saya bercakap secara umum sebagai panduan. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang ada orang, bila ada orang yang berpengaruh, orang yang kaya raya, ajak makan, ajak pergi pejabat dia dan sebagainya, setengah-setengah orang alim ulama dia tolak. Sebab dia tak mau dia dipergunakan, dia tak mau dia
diri dia tu, nama dia, orang ambil kesempatan. Sebab dari segi sejarah pun, daripada zaman dulu sampai sekarang, termasuklah akan datang, inilah benda yang sering kali berlaku. Pemimpin-pemimpin dia akan ambil peluang daripada orang alim. Dengar je ada pengajian kat mana-mana, ada madrasah mana-mana, pondok mana-mana, dia pergi duduk dengar depan tok guru. Nanti staf dia ambil gambar, buh dalam Facebook, buh dalam media sosial dan sebagainya, tengok ini dia pemimpin, duduk dengan tok guru. Lepas tu tunjuk bagi sumbangan ke, bagi hadiah ke, makan sekali ke, minum sekali ke. Ini melembutkan hati orang ramai kepada public figure tadi. Cerita ni tuan-tuan, cerita zaman dulu lagi. Dan inilah strategi yang diatur oleh Musailamah Al-Kadzdzab untuk dapat pengaruh daripada orang ramai. Kadang-kadang kita tuan-tuan, tok guru orang biasa duk layan dia, dia tak pernah pun nak layan kita. Tu pun masalah tok guru pula. Kan? Dia pergi mana-mana orang duk layan dia, jadi dia duk harap orang je duk layan dia. Jadi kadang-kadang masyarakat tengok tengok tok guru nak orang layan dia, kan? Tapi kalau datang orang-orang politik, datang geng-geng orang yang tertentu apa semua ni, dia orang pandai bawa hadiah, bawa sumbangan. Jadi itu yang menarik melembutkan hati manusia kepada mereka. Ditambah pula sebelah kiri kanan dia ni ada tokoh-tokoh yang disegani oleh masyarakat. Jadi itu antara strategi yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzdzab, dan ini diceritakan oleh Al-Imam At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari. Dia cerita. Kemudian pada masa yang sama tuan-tuan, kita kena tahu bahawa walaupun agama kita mengajar kita supaya jangan su'uzon kepada orang, jangan buruk sangka kepada orang, apatah lagi kalau orang tu orang Islam, orang beriman, saudara seagama kita. Tapi pada masa yang sama, agama kita juga mengajar kepada kita jangan leka sehingga kita diperdayakan oleh musuh agama. Memang kita disuruh baik sangka, jangan buruk sangka. Nampak orang nak belanja, baik sangka, terima orang nak belanja kita. Ada orang nak berbaik-baik dengan kita, nak bagi hadiah ke, ajak keluar dan sebagainya, jangan buruk sangka. Ya, betul. Ada orang nak bercakap dengan kita, nak jumpa dengan kita, jangan buruk sangka. Betul. Tapi pada masa yang sama, kita kena jalan kepala kita ni. Kepala kita kena jalan. Kena analyse. Kenapa orang ni buat baik dengan aku? Kenapa orang ni begitu begini? Apakah dia ada udang sebalik batu? Atau dia ada sesuatu benda yang dia cuba perangkap aku dan sebagainya? Yang tu reservation kena ada. Reservation kena ada. Supaya kita tidak dipergunakan oleh golongan yang macam ni. Jadi ini antara perkara yang dipesan oleh para ulama kepada kita. Dan kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, benda-benda buruk kalau dia datang daripada orang alim, kita tak boleh nak husnuzon. Benda tu buruk, tapi yang buat tu orang alim, orang yang ada ilmu, tok guru. Kita nak husnuzon, tak boleh. Tak boleh husnuzon. Kita bukan suruh su'uzon secara membuta tuli, tapi yang disuruh oleh agama supaya kita hati-hati. Jangan pula kita tuduh yang bukan-bukan, tapi kita diminta untuk berhati-hati. Kena ada ni reservation ni. Pasal apa ni tok guru buat benda macam ni? Pasal apa ustaz buat benda macam ni? Pelik ni. Jangan kita meletakkan kepercayaan secara 100% mutlak. Jangan secara mutlak. Mesti ada beberapa persen kita reserve. Kod-kod dia ni nak tipu kita, kod-kod dia nak memperdayakan kita. Sebab dia manusia, tidak ada jaminan dia betul selama-lamanya. Ini antara perkara yang kita perlu lihat.
Contohnya Ar-Rajjal bin Unfuwah yang jadi orang kanan kepada Musailamah ni. Dia asalnya hijrah, pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pandai baca Quran, setengah riwayat kata dia hafal Quran, dan dia faqih, ilmu dia dalam, in depth, dia memang faham agama, ilmu dia banyak tentang Islam. Tetapi orang macam ni kita tak boleh percaya kat dia. Bila dia buat benda yang mendatangkan syak wasangka, kita kena back off, kita kena berunduk, kena tawakuf, kena stop, tengok, perhati apa next step dia. Jangan bagi sokongan membuta tuli. Kita ni kadang-kadang lantaran fanatik ataupun taksub, tetap sokong juga pasal dia tok guru kita, sedangkan dia melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam agama, kesalahan yang serius. Kalau kesalahan kecil tak apa, itu benda biasa, semua orang silap. Tapi bila dia melakukan kesalahan yang fatal, yang serius kepada akidah, kepada ajaran agama sehingga bawa kesesatan, maka kita jangan menggunakan husnuzon untuk kita terus ikut dia. Jangan husnuzon, kita kena hati-hati. Baik, sidang hadirin mukminin, maka ini antara perkara yang dipesan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Katsir dia pesan apa tuan-tuan? Antaranya ialah ujian dan godaan yang datang itu, dia datang kalau orang tu orang yang alim, maka ujian dan dugaan itu dia datang lebih hebat. Satu tokoh tuan-tuan, tokoh tabi'in, nama dia Abdah bin Abdul Rahman. Abdah ni tuan-tuan sekalian satu orang yang alim, tapi Allah Ta'ala uji dia bila dia serang, kalau saya tak silap, kota pertahanan Rom pada zaman dia. Apa ni kalau saya tak silap, dia serang kota Rom pada zaman dia. Yang mempertahankan kota ni dia tahu kan, antara benda-benda yang boleh digunakan untuk merosakkan hati orang Islam, dia cuba. Antaranya ialah dia letak di depan kota tu bukan tentera tuan-tuan, dia letak perempuan-perempuan Rom kan, perempuan-perempuan Rom yang pakai baju yang banyak terdedah, sehingga Abdah ni dia nampak perempuan-perempuan Rom yang cantik tuan-tuan sekalian, menyebabkan hati dia, fokus dia lari, dan dia menyusup masuk, dia cari perempuan ni dan dia bagi mesej kepada perempuan ni, dan dia ajak perempuan ni kahwin dengan dia. Dan perempuan ni Rom tuan-tuan, Kristian, dia mengajak Abdah ni untuk masuk Kristian, untuk murtad, dan dia setuju. Ini benda yang berlaku kepada orang yang alim, benda ini berlaku kepada orang yang soleh, diumpan dengan pelbagai cara. Kalau tak boleh umpan dengan jawatan, tak boleh umpan dengan duit ringgit, umpan dengan perempuan atau umpan dengan apa sahaja. Dan dalam sejarah Islam, inilah yang diceritakan oleh para ulama kepada kita semua. Berapa ramai orang yang cair, melted apabila dapat jawatan. Berapa ramai orang yang cair, melted bila diberi tanah beberapa bidang, diberi balak, diberi emas, diberi saham, cek berapa juta, nama dikosongkan, isi sendiri nak buh nama siapa. Berapa ramai orang yang telah kalah dengan tawaran-tawaran yang macam ni. Dan inilah yang banyak mempengaruhi kumpulan-kumpulan yang macam ni tuan-tuan. Bahaya kan. Maka dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibn Katsir dia kata, ketika mana datang zaman riddah. Zaman riddah ni zaman orang Arab ramai yang murtad selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini riddah ni, zaman riddah dia berlaku pada zaman kepimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada masa itu Ar-Rajjal diutus kepada penduduk Yamamah,
dihantar ke Yamamah. Yamamah ni tempat puak-puak Musailamah, kan? Tujuan dia untuk ajak Rajal ni ditugaskan untuk ajak mereka ni supaya bertaubat, kembali kepada Allah dan Rasul, supaya kembali beriman kepada Islam. Jadi apa yang berlakunya ialah, tuan-tuan sekalian, sebaliknya, kan? Yang berlakunya adalah sebaliknya, yang mana orang yang berilmu, yang dihantar oleh Abu Bakar Siddiq, seorang ulama yang dihantar kepada penduduk Yamamah untuk keluar daripada kemurtadan dan untuk mengelakkan berlaku perpecahan di kalangan orang-orang Islam, tapi yang berlakunya adalah sebaliknya. Yang berlaku adalah sebaliknya. Sedangkan dia dilihat sebagai orang yang paling layak, kan, untuk mengembalikan kepada Islam puak-puak penduduk Yamamah ini. Ini yang berlaku, tuan-tuan sekalian. Sedangkan kalau kita lihat dalam apa yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari, dia kata apa yang berlaku kepada Rajal dia adalah fitnah yang sangat besar pada ketika itu. Jadi apa yang boleh kita buat kesimpulan malam ni, tuan-tuan sekalian, antaranya ialah bahawa walaupun seseorang tu ilmu dia tinggi, dari segi kealiman dia tak dinafikan, tapi kekuatan pengaruh Musailamah ni dia boleh mengalahkan ilmu yang ada pada Ar-Rajal. Padahal Ar-Rajal ni orang alim, tapi dapat dipengaruhi oleh Musailamah. Kita kadang-kadang, tuan-tuan, kita jumpa orang, satu tokoh, dia ada aura dia. Kadang-kadang kita jumpa pemimpin ni, kita rasa gementar, kita rasa berdebar, sebab dia ada aura dia. Jadi ini benda-benda yang berlaku kepada manusia, sehingga kan kita rasa kagum dengan individu-individu tertentu ataupun tokoh-tokoh yang tertentu, sehingga menyebabkan orang yang bergelar maha guru sekalipun, walaupun dia ni tokoh dalam agama sekalipun, dia kalah kepada aura individu-individu yang sesat. Dia boleh akur kepada dakwah-dakwah yang tidak benar, walaupun sepatutnya dialah yang menyedarkan pemimpin-pemimpin ajaran sesat tadi. Jadi sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan kita dapat mengambil sedikit pelajaran daripada apa yang dilakukan oleh Musailamah, kan, terhadap Rajal dan juga kepada masyarakat pada waktu itu, dan kegunaannya ialah supaya kita dapat jadikan panduan supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyimpang, dengan ajaran-ajaran yang boleh mengelirukan umat Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semua daripada segala fitnah, daripada segala bahaya kemudaratan di dunia maupun di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.